Dia masalah kita ini sebab dia jadi payah faham tu dak main tuju kepada satu puak-puak. Dia main sebut puak tu mari perasaan dengan tak reti molek. Kata ni kata. Pentingnya kita kena reti dari segi akidah, tak sadar kira sebut puak tak ada dak kira. Kita kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kita kena yang ni dengan yang lain pada tu panggil bukan jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lepas tu ini satu masalah. Masalah ni bukan sahaja baru, tapi tak payah dia sebutlah. Cuma dia bawakan jalan ni daripada asal. Hak asal tu dia pecahan lepas pada meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyata dah selagi umatku akan berpecah. Sebab dia tahu dia berdoa minta daripada Allah supaya umat dia tidak berpecah setelah Islam dah. Dia minta tidak pecah, tapi Allah tak terima. Hak dia minta umat dia tu nanti menyelesai di akhirat lah, minta lah jadi membeza di akhirat, minta jangan membeza di dunia sebagaimana umat-umat dulu. Kan umat dulu, umat Nabi Nuh, Allah membezakan hak yang beriman hanya atas bot bahtera tu saja, yang lah habis dengan banjir. Allah Taala beza di dunia. Mana yang kufur hatta termasuk isteri Nuh sendiri yang kafirah, dan anak dia salah seorang daripada 4 orang Kanaan tu juga kafir. Allah membezakan, habis yang tinggal hanya atas bot tu saja, bahtera. 40 kelamin habis dia berjuta-juta sebelum tu habis kerana kufur. Tu Allah beza di dunia selada. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa minta jangan begitu, beza di akhirat lah. Mumtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bezalah kamu pada hari ni, hari akhirat ni bezalah. Yang mukmin sebelah, yang kufur sebelah. Adapun di dunia sama. Ni kalau ada tertipu ni sama macam mana? Kalau berlaku apa dia ujian, ribut, angin, sama je umur orang Islam pun kena. Orang bukan Islam pun kena. Kalau banjir satu kampung tu habis semua kena. Kan? Tu tak sepa umat dulu. Tengok Kibti bila berlaku banjir, rumah orang Kibti kena banjir, rumah Bani Israel kering. Air jadi darah, telaga orang Kibti darah. Dalam tempayan darah. Jangan siapa minta tolong Bani Israel, cebok telaga Bani Israel, bila cebok jadi darah. Hingga siapa minta Bani Israel tuangkan air dalam cawan dia nak minum, bila tuang jadi darah. Di Zuhir selalu lah. Siapa Fir'aun mengadap Musa minta tolong berdoa lah dia nak beriman. Musa berdoa hilang, tak beriman pun dia kata ni kelebihan dia ni. Gigot tu pula. Orang tak beritahu begitulah. Bila jadi berkata dalam rumah Kibti, berkata lah ikut buka peruyuk ada berkata. Allah susah tu dia. Macam belalang pula, belalang makan tanam-tanaman. Orang Kibti dimakan tanaman. Bani Israel tak ada apa-apa. Ini nampak sangat di dunia. Maka Nabi kita SAW minta minta beza di akhirat. Tu dia terima. Ada pun minta jangan berlaku perpecahan sama umat. Allah Ta'ala tak terima. Tu dia tahu kata umat dia akan pecah. Lalu dia beri maklumat selalu, sataftariqu ummati, selagi berpecah oleh umatku. Dan dia kata pula, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-dha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi aw kama qala fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira ila akhir ayah. Dia kata siapa yang hidup selepas padaku nanti akan lihatlah perselisihan yang banyak. Maka kenyataan itu berlaku. Kalau tidak orang panggil tidak benar orang jadi rasul. Apa cakap tak ada berlaku apa pun. Ni berlaku. Betul dia kata dah. Lagi umatku akan pecah. Maka ketika itu ada setengah sahabat tanya bagaimana bila sampai kepada tahap itu, kalau katakan kami tu umur panjang, dia bertemu masa terjadi begitu bagaimana? Maka dia pesan fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Dia pergi apalah wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Kamu berpegang teguh dengannya dan kamu gigitlah dengan apa panggil apa sini? Geraham.
Gigi geraham. Mana tak cukup kalau pegang dengan gigi hadapan. Pegang gini tak cukup ni. Sahabat gigi ni senyah, cabut. Kita gigi. Habis dengan gigi-gigi. Kalau geraham, pasal dia ada tunjang. Mana kata kuatlah tak sama gigi depan. Macam ni kuat. Maka kinayahnya kamu gigitlah dengan gigi-gigi geraham. Balarahnya. Tu pesanan dia. Maka lepas pada dia meninggal, bila dia wafat, pagi wafat tu timbul dah. Dari segi mana tu? Dari segi nak lantikkan khalifah. Dan di segi mati tak mati, timbul bergaduh. Hingga siapa Umar ambil pedang. Siapa-siapa kata Muhammad mati, ni pedang akan melayang. Takut bis. Sebab apa tu? Hak munafik pun tak berani nak jenguk. Sebab orang munafik dia duk sembunyi kupu bekas. Duk menzahir asyhadu alla ilaha illallah, duk menzahir jemaah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nyata kata mati dah. Dia segar kan ni. Bila ada seorang tok alim sini yang hebat begini, tok qadhi yang hebat begini-begini, hak yang nak itu tak beranilah nak tua-tua pelak-pelak tu. Bila mati dah tok qadhi kita. Mati dah tok alim tu. Segar kita. Boleh dah lah. Nak mengeluarkan itu. Tapi ada tak boleh. Maka apabila terlatihnya Abu Bakar dengan ringkah radhiyallahu anhu, terlatih dah jadi khalifah. Sudah bai'ah dah dengan ringkah cerita, terlatihlah satu khalifah. Maka barulah kira upacara nak menyelesaikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul perselisihan pula. Nak tanam di mana? Perselisihan pula di mana nak tanam jenazah dia ini. Kata orang Mekah Muhajirin kena balik ke Mekah, tempat lahir dia di sana. Kata orang Ansar, kena tanam di sini, kan di sini mahjar, bumi tempat dia hijrah dah ni. Tak nak buat keputusan. Kata setengah begini, kena kita tanam di Palestin, di Syam, sahabat nenek moyang di sana. Tiga. Hingga sampai Allah Ta'ala beri jadi, ada setengah tu, mari ijtihad, mari. Ada dapat daripada hadis orang-orang Rasul dia mati di mana tu, Rasul dia mati di mana, tanam di situ tempat dia mati, kerana hormat dia kena tak kena bawa pergi mari. Berarti keputusan kena tanam tempat dia mati dalam rumah Aisyah tu lah. Putusan situ, diam tu. Bila sudah di situ, anak memandi, Ali mandi. Sudah pada tu cara sudah tu semayang pula. Habaq tu jadi mati, katakan hari Isnin, siapa tanam tak ada kata riwayat, malam Rabu, kata setengah Selasa, ala kulli hal takhirkan. Sebab tadi, sebab banyak upacara sangat. Sudah mandi siap, kafan siap, semayang Abu Bakar. Seorang tidak berjemaah. Lepas nak habis lelaki dulu, lepas habis lelaki kanak-kanak pula, para jin, para apa, lepas tu dah perempuan nak habis tu. Sebab nak hidup jemaah, siapa nak jadi imam? Itu dia besar ni. Seorang. Lepas rumahnya sepi, gili tu baik masuk. Tu jadi lamat tu. Tengok ayat kata itu. Tapi hak masalah perselihan cara apa dia, umarak nanti khalifah sudah selesai. Bila dia selesai dia kata ini, Abu Bakar bangga, aku dengar Rasulullah kata al-a'immatu min Quraisy. Hilang. Ada kata yang ni kata ini nak latih khalifah tu. Al-a'immatu min Quraisy. Makanya ya bukan Quraisy tak boleh. Maka bila buat Quraisy, kena buat Muhajir yang mari di Mekah buat Quraisy. Itu cerita yang panjang. Apabila sampai ke situ, terlatihlah Abu Bakar. Bila terlatih Abu Bakar, timbul adalah kaum murtadin, bucutu, murtad di situ, timbul adalah penentangan mari dah. Maka situlah dalam masa Khalifah Abu Bakar tu kena bangkitkan tentera supaya panggil mereka kembali balik, bertaubat, beriman balik semula. Sebab Khalifah dah ni ada terlatih dan ni mesti kena patuh. Kena patuh. Dia tak ada pun ni pengganti dia hingga bukan rasul saja.
Dari segi sifat-sifat masya-Allah Abu Bakar Siddiq kan. Cuma rasulnya bukan. Khalifah, maka wajib taat. Tiba-tiba tak taat, tak patut sebab ada dah orang yang bangkit mengaku diri jadi rasul, ada mengaku sini jadi rasul, macam-macam bangun, maka Abu Bakar hantar kata terus panggil supaya kembali. Nak lawan tu siapa berlaku berperang tu. Akhir-akhir tenang. Hak kaum murtadin kembali beriman. Hak yang tak beriman dijalankan cara apa itu ni, akhir tenang. Timbul pula satu kaum sama muslimin al-mani'ina liz-zakah, tak mau keluar zakat. Dia kata zakat tak perlu dah. Hanya masa dia masih hidup je. Dia meninggal dah tak perlu dah zakat. Panggil pula supaya bertaubat. Tak juga. Maka Abu Bakar latih tentera untuk memerangi mereka. Mana itulah cerita. Terpecah sikit. Akhirnya dengan dua tahun lebih kurang je, tak lama Abu Bakar dalam dia memegang khalifah. Lepas tu meninggal. Bila meninggal, sebelum meninggal dia tausiah selalu dah. Kalau aku mati, Umar ganti. Tak payah ada pemilihan apa. Umar selalu. Dia latih dah. Dia latih lah. Sebagai wazir dia dah ni. Bila dia meninggal, Umar selalu. Tak payah. Maka bila sebab tu mati Abu Bakar, Umar selalu. Bila Umar tu, masa Umar dah hak tadi tenang habis dah, muslimin pun tenang, mukmin tenang, situlah buka kawasan. Tu hatta lagi buka Rom, Syam, buka apa nama ni, Parisi, Iran, sebelah balik Yaman, kerana kelin-kelala tu belum beriman lagi. Buka masa Umar. Bila buka kawasan, bahasa dia lah bila ramainya penduduk, bahasa dia tengok kita duduk di kampung. Masa dulu tak ramai, tak banyak masalah sangat. Pawala taat dia patuh pun tak begitu sangat. Bila tu imam kata ke anak makmum ikut je. Tanya macam mana imam? Kena buat begini, ikut je. Tapi bila ada hak luar masuk hidup bisik tak nak dengar tu imam dah lah. Kena tu imam hebat tu masih lagi tak berani nak kata tu imam dah tu. Tu imam tu mati, mai imam baru ni tak nak. Dia tak nak heran dah pasal imam dulu ya ada dah. Imam mati imam lain tak nak heran dah lah. Tu timbul saja lah. Itulah timbul masalah cara istiwa, masalah Tuhan bertepat. Dia timbul masa bukan masa kita. Itu zaman sahabat masa ada. Bagaimana berpegangnya Tuhan tidak tahu lebih dulu. Hanya bukannya sabit dengan Allah menentukan hanya barang yang berlaku ini. Dia penapi qada. Timbul kot sebelah Yaman. Macam mana ayat timbul ada nyata hak Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, katanya umat aku akan pecah. Tu baik perkah. Siapa pembawa itu? Jahmi. Maka pengikut dia ramai. Al-Jahmiyah. Timbul Wasil bin Atha Al-Wasiliyah. Itu masa Hasan Basri. Dia mengajar Wasil bin Atha. Pengikut dia Wasiliyah. Ni dia kata setiap yang gugur ada yang menerimanya. Itu. Bila ada seorangnya bawa, maka dia ajak, dia bisik, adalah 2-3 orang yang mengikut, tapi tak begitu besar. Yang ni pula bawa satu, ada pengikutnya, ada yang hebat besar, tu ramai. Maka hak ni tu dia mempertahankan dengan akidah. Turun menurun. Tapi bila zaman masih cemerlang kuat, hak ni bang senyap. Tapi bukan mati senyap dalam tanah itu. Bila ni tak ada, naik lemah sikit. Alah apalah. Begitulah turun. Hingga sampai tengok di zaman khalifah itu berpahaman Mu'tazilah. Hebat dah lah. Dia keluar perintah seluruh kena kata Quran makhluk. Quran baru. Siapa tak kata Quran makhluk baru, dia kena bunuh. Dia kuasa ni. Ramailah ulama di zaman tu dia kena bunuh, dipenjarakan, diseksa. Zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad tengok dipenjarakan, dipukul, dirotan, hujah tak lekat. Tak nak buat cara hujah, dirotan, dibalung. Tapi Imam Ahmad tak kata juga Quran makhluk. Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i selamat sebab dia hijrah ke Mesir. Hak berlakunya di Iraq, Baghdad, Iraq. Dia ada di Mesir, mana jajahan lain-lain. Imam Ahmad kena. Tu
Lepas pada tu siapa saling 3 kali lepas, saling hari keempat kembali pada ahli sunnah wal jamaah balik. Lalu tu diselamatkan Imam Ahmad, diminta maaf pada Imam Ahmad, serta nak beri pula ganti rugi kata ni panggil, tapi Imam Ahmad tak mau, tak terima. Tu nak ayat kata zaman ke zaman. Jadi timbul masalahnya akidah berpecah zaman tu lah. Lepas tu bawa turun menurun turun. Tapi kita duduk di hujung kan ni baru duduk sapa. Sebab awal-awal orang bawa agama masuk di tempat kita Nusantara ini, orang yang membawa agama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu kitab-kitab diajar dah. Sebelah Yaman, sebelah mana tu? Mai sebelah Mesir mana tu? Kemudian di segi fiqhnya Syafi'i. Mereka mazhab Syafi'i. Lepas tu mai ajar mazhab Syafi'i, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Qiraat yang kita baca membawa riwayat hafaz daripada qiraat asli. Sebab tu kita dah mengaji cara ni, kaedah al-Baghdadiyah, ngaji kaedah tiap-tiap hukum 5, hukum 3. Cara idgham, cara apa? Kita bukan pandai yang ni. Lepas tu kita dah mengaji begitulah. Mazhab Syafi'i, akidah Ahlussunnah diajar kita, bagaimana kita dah bawa tu lah. Bila kebelakangan orang luar, ni bawa mari hak ni mengaji di luar balik mari hak ni bawa hak musyabbihah masuk mari. Itu dia mujassimah, jihawiyah, jabariyah, macam-macam bawa masuk khawarij. Maka walau bagaimanapun zaman dulu masih kekuatan mempertahankan. Diam pergi sekejap. Bila keramat dia timbul. Tapi oleh kerana apa kita kena faham Ahlussunnah Jamaah, semoga-moga itu tu selamat. Tu. Lepas tu dia panggil apa? Ahlussunnah wal Jamaah bila mutaakhiri, apabila itlaq. Ahlussunnah wal Jamaah kena kepada Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tu murad Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kena tahulah bagaimana jalanan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dari segi usulul aqaid ittifaq mereka dua ini. Dari segi furu'ul aqaid ada sedikit perselisihan. Itu panggil furu'ul aqaid. Ada usul aqaid Ahlussunnah wal Jamaah daripada Asy'ariyah wa Maturidiyah ittifaq. Berkhilaf dengan yang lain. Seperti bila kata bertepatnya Tuhan, berjihadnya Tuhan. Itu bukan jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tu? Orang kata di zaman salah kebanyakan dulu dia berjalan dengan serah. Kamu dia pada i'tikad maha suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak dengannya. Apa makna murad? Diserahkan. Adapun jalanan khalah dia terima daripada salah juga. Sebab di masa salah juga. Ada dia guna tafsir. Seperti Imam Malik bila dia tafsir ayat wa jaa rabbuka wal malaku safa ay jaa amru rabbika. Sedangkan orang salaf Imam Al-Auza'i, ya imam mujtahid mutlak macam Imam Imam Malik lah semasa dengannya, tapi dia Syam. Salah satu pada imam mujtahid mutlak di negeri Syam Imam Auza'i. Imam Malik Madinah, Imam Syafi'i Mekah. Imam Ahmad Baghdad, Iraq, juga Imam Abu Hanifah di Iraq. Jadi Imam Auza'i juga tafsir yanzilu rabbuna ay amru rabbina. Tu. Jadi bukan semua salah itu tafwid semuanya, ada setengah-tengahnya tafsil kerana tengok keadaan semasa. Ini sebab kita ni. Kerana tu dalam salah sungguh dia kenapa kebanyakan salah? Tafwid. Apa tafwid? Serahkan makna murad, tapi serah kamu dia pada i'tikad makna hak zahir itu bukan yang dikehendaki. Bukan serah selalu, itu bukan Ahlussunnah, dakwah. Itu dakwah. Ahlussunnah sungguh i'tikad maha suci Allah. Bila maha suci Allah apa? Allah bersalahan bagi segala makhluk. Allah tak seperti makhluk. Bersalahan pada apa? Zatnya, pada sifatnya, pada segala perbuatan. Kalau kita bersalahan pada zat, pada sifat dah cakap. Pada sifat. Seperti itu setengah pada sifat Allah wujudnya. Segala sifat Allah bersalahan bagi sifat baru. Kita wujud tak? Wujud juga. Katanya kita ada tak? Ada. Allah ada. Panggil sifat lah tu. Bersalahan Allah bagi segala makhluk pada sifat. Segala sifat bersalahan. Mana bersalah? Ada Allah.
ada kita. Di segi panggil tak panggil sama ada. Ada kan? Tapi makna ada sama tak? Wujud Allah zatiyun. Wujud kita aradiyun. Itu apa yang bersalahan pada sifat. Sifat kita ni ada, tapi sebab Allah beri ada. Ni ada kita. Ada makhluk. Ada Allah zatiyun. Tak bersabit dengan siapa yang mengadakan. La li'illatin. Ada kita li'illatin. Wujud kita li'illatin. Kerana wujud kita ni kerana Allah mewujudkan, mengadakan. Itu panggil li'illatin. Ada apa wujud Allah? La li'illatin. Dia kata berlainan. Mengaji pula sedia. Sedianya Allah bidang. Sedianya Allah. Kita pun ada juga sedia. Rumah sedia, kebun sedia. Ada juga sedia, tapi bersalahan sifat Allah bagi segala sifat yang baru. Sedia Allah dengan mana? Tidak ada permulaan. Sedia kita lama masa, tapi ada permulaan. Itu apa yang bersalahan. Lagi kekal Allah. Sifat kekal Allah. Makhluk pun ada kekal. Syurga kekal, neraka kekal, ahli syurga, ahli neraka kekal. Allah kekal. Bersalahan sifat Allah, sifat baru. Mana? Kekal Allah hakiki. Tak bersabit dengan siapa yang mengekal. Ada pun kekal syurga neraka, bukan makhluk. Dia mengekal. Sebab dia mengekal, tu kekal. Ini kekal aridi. Tu kata bersalahan. Mari sampai pada mukhalafah tu sendiri. Bersalahan Allah bagi sekalian yang baru. Kita pun, apa dia makna bersalah? Tak serupa. Maka kita juga bersifat dengan tak serupa. Ini apa ni, dua beradik. Tak serupa dua beradik ni. Tak serupa juga. Tapi tak serupa dari segi mana? Bukan tak serupa pada semua wajah. Allah tak serupa dengan baharu semua wajah. Walau satu wajah pun tak serupa. Ada pun kita boleh kata kita dengan binatang serupa ke tak serupa? Nak segi mana tu? Segi kita ni orang, binatang tak serupa. Kita manusia jalan kaki 2, lembu jalan kaki 4, tak serupa. Tapi kalau pergi dari segi makhluk serupa tak? Takkan lembu makhluk? Kita makhluk Allah juga. Tu serupa dah lah. Takkan dia tu jiring? Ya, kita pun jiring. Sama dah lah. Takkan dia daging darah? Kita daging darah. Banyak segi serupa. Ni kata serupa baru tak serupa baru tak seperti. Tak serupa Allah walau satu wajah pun. Sebab tu ni kita kata bertepak tak boleh. Kalau bertepak, ni makhluk bertepak ni. Makhluk berkait dengan bertempat. Allah Ta'ala bertepat juga. Arti serupa. Nak kata tak serupa tak boleh. Kata kita i'tikad kata Tuhan tak serupa. Tak serupa walau satu wajah pun. Makhluknya bertepat. Allah tak bertepat. Kalau Allah bertepat juga, serupa satu wajah. Wajah bertepat tu. Lagi pula nak panggil bertepat, dia panggil berhajat. Berhajat. Berhajat ni baru. Zat Allah yang terkaya, tak berhajat. Itulah ahli sunnah di situ. Apa tu apabila faham gitu, zahir ayatnya menggambarkan Tuhan tu serupa dengan makhluk maha suci. Zahir ayat menggambarkan Tuhan tu apa dia bertempat berjihad maha suci Allah. Dan kalau kena bersalah sungguh. Apa tu lemparan mari itu bukan jalan ahli sunnah dah tu. Walaupun dakwa kami nak ikut Quran hadis, semua Quran hadis. Tak nak kata dah begitu. Semua Quran hadis. Tapi cara bawa dia panggil syibahat, jalan lari daripada jalan sunnah pergi kepada lari lain, jalan lain. Maka musyabbihah, mujassimah, hasyawiyah, banyak panggilan dia tu. Jihawiyah, yang bertikad Tuhan berjihad panggil jihawiyah. Tuhan yang bertubuh badan panggil mujassimah. Tu. Maka tu semua tu masuk dalam musyabbihah. Maka musyabbihah dia ada pula bila hak ghulah pada musyabbihah panggil mujassimah. Jadi ala kulli mujassimah lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu turun menurun dia bangun ulayan ni bahasa situ pula.
Raih lama mari sampai 1200 lebih kurang tu timbul oleh seorang Muhammad bin Abdul Wahhab tu basakan pada Muhammad bin Abdul Wahhab. Walau ayah dia Abdul Wahhab tu, ayah dia ulama terbesar di kalangan mazhab Hambali. Anak dia, abang pada dia Sulaiman bin Abdul Wahhab, dua beradik dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama besar di kalangan mazhab Hambali di segi fiqh. Maka itu ahli sunnah wal jamaah. Jatuh Muhammad ni terlari daripada ajaran ayahnya. Enggak berapa banyak cucu-cucu anak cucu tok guru besar-besar alim bawa ahli sunnah jatuh ke anak daripada jalanan lain. Tak berapa banyak. Tu maka tak kala timur situ dibasuh kepada dia. Walhab buah ni mari daripada musyabihatah lagi. Sebab tak nampak duduk sebut dah hak kaman dia ni nak atas lagi. Itulah. Itu dia main di atas lagi. Bawa-bawa dia terai, timurnya ni bawa basuh ke dia tu. Tu dia. Halnya tu timbul pula ada orang bawa wujud tu basuh ke situ. Itu je. Walah ranting-ranting daripada dahannya musyabbihah. Dahannya musyabbihah yang berlaku di zaman sahabat lagi. Itu dia. Kesiannya kita ramai orang awam. Itu tempat kesiannya. Ramai orang awam dan apa lagi pula di tempat kita ni, bila orang pada tempat yang ada kemewahan, ada kemajuan, situ kita jadi ketinggalan dalam pengajian ilmu syar'i. Situ tempat tu. Ini hikmah Allah Ta'ala supaya kita tu nak menghargai, mengambil peduli ilmu syar'i, iaitu ilmu tauhid ataupun usuluddin, fiqh dan juganya tasawuf. Paling itu sangat sebagai merupakan ilmu asas ialah ilmu usuluddin, usul asal, umi tunjang. Ya atas pada batang lagi. Di bawah pada batang lagi kan. Ni umbi batang, jangan dah. Lepas tu di umbi batang tak ada akar. Akar tak ada tunjang pula tu. Ni yang baik panggil usuluddin tu. Din dia ada poroknya, ada asasnya. Asasnya panggil usuluddin ni. Hak tu merupakan asas. Tengok pokok. Kalau tunjang tu masih hidup, akar masih hidup, pokok walaupun nampak kita kata tak berdahan, tak bertuna, tak berbuah pun, bila tergali-gali, oi masih hidup ni. Macam pokok merbau, orang petani panggil mengebar. Pokok merbau, cengar apa lah, pokok cengar. Cengar bukit tu. Oi berbeza dengan cengar kampung ah. Cengar bukit tu, merbau bukit tu. Hebat tu. Walaupun ditebang, bakar api pula ke atas, cuba gali di bawah. Gali, oi masih hijau-hijau lagi. Kadang-kadang ratusan tahun gali, oi masih dah hijau lagi. Kadang-kadang naik tu nah. Macam mana akar ni tak mati. Ini apa yang asah. Walaupun amalan batang ditebang, walaupun batang hanya batang tak berdahan pun, ini panggil amalan dahan ni. Tak solat, tak ada dahan dia panggil. Asal jangan engkar sudah, kalau engkar sakut dengan tunjang. Sembahyang 5 waktu di segi akidah kita kena iktikad wajib atas setiap orang mukallaf. Kalau kata tak wajib, tu panggil engkar. Itu salah tu, makan tunjangnya tu. Kalau selagi mengaku wajib, mana rukun wajib, tetapi dia tidak buat juga, tidak melaku juga, itu orang panggil kata nafsu dia. Seolah-olah tak ada batang, tak ada dahan. Ataupun batang tu dia jadi kering batang, tapi bila gali akar tunjang, oi sihat akar tunjang. Artinya asas pegangan dia betul dalam al-sunnah. Walaupun dia kurang dari segi amalan sembahyang, solat apa itu ini. Ni akar tunjang dia masih molek. Tapi kalau akar tu buruk, walau buah lebat kat atas, satu hari gerung balik. Kita tengok, buruk akar. Buah